Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, katanya Nabi SAW bersembahyang selepas asar 2 rakaat, dan baginda berkata, beberapa orang daripada Abdul Qais, maksudnya kabilah Abdul Qais, telah menyibukkan daku sehingga aku tidak sempat bersembahyang 2 rakaat selepas zuhur. Hadis yang ke-555, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, demi Tuhan yang telah mengambil nyawanya, baginda tidak meninggalkan 2 rakaat, yakni sembahyang sunat selepas asar itu, sampai bertemu Allah, yakni meninggal dunia. Dan baginda tidak bertemu Allah Ta'ala sebelum terasa penat apabila mengerjakan sembahyang. Nabi SAW selalu bersembahyang dalam keadaan duduk, yakni pada ketika itulah Aisyah, maksud Aisyah 2 rakaat selepas asar. Baginda SAW terus mengerjakannya, tetapi tidak di dalam masjid, kerana takut akan membebankan umatnya. Baginda SAW suka apa yang ringan untuk mereka. Imam Bukhari dengan sanadnya beriwayatkan daripada Hisham, daripada ayahnya, yakni Urwah, katanya, kata Aisyah, wahai anak saudaraku, yakni anak saudara perempuanku, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 sujud. Maksudnya ialah 2 rakaat dengan 4 sujud selepas asar di rumahku. Hadis yang ke-557, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya 2 rakaat, yakni 2 sembahyang. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik secara sulit maupun secara terbuka, iaitu 2 rakaat sebelum sembahyang subuh dan 2 rakaat selepas asar. Hadis yang ke-558, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Ishaq, katanya, saya melihat Aswad dan Masruq, mereka berdua bersaksi atas nama Aisyah bahawa beliau berkata, Nabi SAW tidak datang menemui saya selepas asar, melainkan baginda akan bersembahyang 2 rakaat. Itulah 4 hadis yang kita baca tadi di bawah tajuk yang ke-115. Sebahagian besar daripada perbincangan tajuk ni sudah pun kita bincangkan sebelum ni, jadi rasanya tak perlu dah diulang. Mana-mana kita sudah bincang dah tu, cumanya tidak jelas tu berhenti sekat mana gitu. 890 ni C ni duduk mana? Tak nampak. Oh tu C. Jadi sebenarnya ni kalau sini lah, maknanya kita duduk bincang hari tu tentang beberapa perkara, tentang beberapa persoalan yang timbul daripada tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari tadi, iaitu 115. Kalau kita nak tengok persoalan atau kemuskilannya, cuba tengok sebelah 889. Tengah tu huruf tebal. Ia dapat disimpulkan seperti berikut.
Itulah beberapa persoalan dan kemuskilan yang timbul daripada tajuk bab yang sedang kita bicarakan sekarang. Ia dapat disimpulkan seperti berikut. Satu, di manakah tersebut hadis yang menunjukkan sembahyang fardu yang terluput dapat diqadhakan selepas sembahyang asar atau pada waktu-waktu terlarang? Itu satu. Yang kedua, yang ada ialah Nabi SAW telah mengqadha sembahyang sunat ba'diyah zuhur selepas asar, tetapi sunat ba'diyah zuhur telah terlepas daripada baginda sekali sahaja. Kenapa pula baginda sallallahu alaihi wasallam terus menerus bersembahyang sunat selepas asar? Kenapa dia sembahyang terus menerus? Yang ketiga, adakah sembahyang sunat wajib diqadha? Yang keempat, apa tujuan Bukhari menambahkan perkataan wa nahwiha, bermaksud dan seumpamanya, di akhir bahagian pertama tajuk bab di atas? Jadi yang kita betul-betul telah bincangkan sebelum ni, iaitu berkenaan dengan soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hak tu kita tak ambil lagi jawapan kepada kemuskilan dua. Iaitu kenapa Nabi SAW hak dia tinggal sembahyang ba'diyah zuhurnya satu saja. Dalam peristiwa kunjungan Abdul Qais itu, mereka mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sibuk duduk nak melayan pokok dia tu sampai terlepas sunat zuhur. Jadi dia buat sunat zuhur tu lepas asar, waktu je. Kalau nak kiranya sekali. Tapi apa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam buat semua. Kalau kita tengok di bawah bab ni, Imam Bukhari buat mari 4 hadis tu semuanya menunjukkan Nabi SAW sentiasa tak tinggal sembahyang selepas asar. Terutamanya berdasarkan riwayat Aisyah yang dipilih oleh Imam Bukhari. Aisyah kata tak ada, Nabi kalau mari rumah dia kat lepas asar tu mesti dah dia sembahyang. Gitu ada. Jadi kenapa Nabi SAW buat semua? Sedangkan kalau kita nak kira qadha, dia hak terlepasnya sekali tu je. Kita kata pada qadha sekali lah, buat apa dia nak hari? Itu persoalannya. Kenapa dia nak hari? Jadi sebahagian daripada jawapannya telah kita berikan sebelum ini. Baca semula lah tu, bukan bicara dah. Cuma sampai kepada C. C tu lah. Jadi sebelum tu A, B sudah ada dah lah. Ni C. Muka surat 890. Kebanyakan sahabat melarang orang ramai daripada mengerjakan sembahyang sunat selepas asar. Sayyidina Umar terutamanya, beliau sampai memukul orang-orang yang bersembahyang sunat selepas asar. Umar bertindak begitu di hadapan sekian ramai sahabat. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka menegur Umar atas tindakannya itu. Ini menunjukkan mereka menganggap sembahyang itu khusus untuk Nabi SAW sahaja. Kalau ia tidak khusus untuk baginda, kenapa Umar bertindak begitu keras terhadap orang-orang yang mengerjakannya? Demikianlah tulis At-Tahawi di dalam syarah Ma'anil Atharnya. Jadi antara orang yang ni ulama-ulama lah, ulama-ulama yang berpendapat bahawa sembahyang sunat lepas asar ni, sembahyang sunat lepas asar ni khusus untuk Nabi SAW sahaja. Jadi dia takwil lah hadis-hadis ni. Hadis-hadis ni dia kata ini khusus untuk Nabi saja, bukan untuk orang lain.
Ada pun orang lain tak termasuk. Dia tak termasuk dalam hak Nabi buat ni. Tak perlu ikut. Sebab apa? Ni hak C. Sebabnya Sayyidina Umar dan ramai lagi sahabat-sahabat lain marah kalau orang sembahyang lepas asar. Kalau tentu mereka menganggap ini menjadi sunnah Nabi, lepas asar dia sembahyang, kalau itu sunnah Nabi, tentu dia tak larang apa larang sunnah Nabi. Lepas tu Nabi buat tidak semestinya untuk diikut. Berapa banyak Nabi buat lain lagi, kita tak boleh ikut. Salah kalau ikut. Jadi bagi mereka hak ni pun termasuk dalam gitu juga, tak boleh. Dia buat tu khusus untuk dia. Ada beberapa perkara yang khusus untuk dia, kita tak boleh nak tiru dia. Bahkan Sayyidina Umar pukul orang bahaya lah. Kalau orang sembahyang lepas asar, dia nampak dia bahaya. Kalau lah benda ni benda sunnah, hak umat perlu ikut, apa ya siapa kebahaya gitu mu? Tak benar sabar nak bahaya orang buat ibadat, kita kata. Kecuali kerana dia menganggap benda ni haram. Lepas tu orang lain tengok ke, tak ada kata gap. Ataupun orang yang buat tu boleh jadi Sayyidina Umar larang dia, atau boleh jadi pukul dia. Mungkin dia boleh kata, kita kata dia kata, apa yang larang? Saya tengok Nabi sendiri buat. Adakah pernah kita jumpa sahabat-sahabat lain yang kata gitu kepada Umar bila dia bertindak keras terhadap orang-orang yang bersembahyang selepas asar ni? Tak ada. Menunjukkan perkara ini sudah mansuh. Kira-kiranya begitulah mengikut kaedahnya. Benda lagu ni orang kira mansuh. Betul ada, tapi dan zaman Nabi ada orang buat juga, tapi itu sudah mansuh. Jadi sahabat-sahabat yang utama seperti Sayyidina Umar tu, dia lebih tahu daripada orang lain. Jadi bila dia bertindak begitu, menunjukkan hak itulah hak untuk orang lain. Dia tidak menafikan Nabi ada buat gitu, dia tidak menafikan. Tapi ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hak khusus untuk Nabi ni. Sembahyang tahajud. Memanglah molek orang lain pun buat. Molek. Tapi tidaklah nak kau wajib. Dengan makna kalau tak buat tu berdosa. Tak sampai ke situ. Molek-molek pun, sunat pun tidak sampai ke situ. Tapi kepada Nabi wajib. Sembahyang tahajud ni kepada Nabi kita wajib. Jadi bezalah keadaan dia tu dengan orang lain. Begitu juga dengan masalah ni. Buktinya Sayyidina Umar tu pukul orang yang sembahyang lepas asar. Kira-kiranya kalau lepas asar tu, kalau sembahyang berjemaah misalnya, dia jadi tu imam asar. Lepas asar nyada lagi lah masbuk kan. Kita kata pergi lewat, lepas sudah tu imam tu dia sambung lagi, dia sembahyang lagi, nyada lah tu. Tapi ini tidak bermakna lepas pada tu ada lagi orang sembahyang. Ada lagi orang sembahyang, tu dia tak bunyi. Kalau orang tu sembahyang asar lain, mana dia tahu betul benar lah bahawa ni orang sembahyang ni sembahyang sunnah. Kalau dia tahu begitu, memang dia faham. Sayyidina Umar. Ini menunjukkan bahawa sembahyang sunat selepas asar ni khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat apa? Sunat tadilah hak kita qada ba'diyah zuhur. Kalau sunat lain, itu memang ada khilaf pun. Memang ada khilaf. Sebelum pada ni kita bincang panjang dah. Macam Imam Syafi'i misalnya, dia kata hak ada sebab. Sembahyang ada sunat, hak ada sebab selepas asar itu boleh. Itu boleh. Hak tak ada sebab je hak tak boleh. Maknanya sembahyang sunat mutlak, hak tu tak boleh.
Tapi kalau sembahyang sunat, kita boleh sebut sunat apa? Sunat apa? Boleh lah, ada sebab. Sunat wudu, sebab kita ambil wudu saja. Kita pernah naik atas masjid. Sunat tahiyatul masjid, apa yang ada sunat tahiyatul masjid? Sebab kita naik atas masjid. Kalau kita tak naik, tak ada. Misalnya lagu ni memang boleh lepas asal. Tapi kalau hak sunat mutlak itu tak boleh bagi dia pun. Bagi Imam Syafi'i dan orang-orang sependapat dengannya pun lagu tu. Kalau bagi Imam Abu Hanifah pula tak boleh berlaku. Ada sebab ke tak ada sebab, tak boleh berlaku. Itu pendapat dia. Kita sudah bincang banyak dah, ni apa dia kata begini, apa dia kata begini. Bincang dah tu, jadi tak perlu bincang lagi lah. Dan Sayyidina Umar ni, dia bertindak keras bukan dalam masalah ni saja. Itu kita kena tahu. Bertindak keras dalam masalah lagi. Masalah apa? Masalah ni, orang puasa sunat bulan Rajab. Orang puasa sunat bulan Rajab. Itu memang dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab banyak sangat sebut. Dia bahas. Dia buka tangan orang tu, makan nail tak tepat, makan. Dia suruh makan. Kalau tak makan, dia bahas tangan. Itu cara saya bilang. Apa yang kita umur kita kata? Sebab inilah bendanya, inilah benda-benda yang ramai ulama tengok ada juga dalam ibadat ni orang panggil bid'ah. Setengah-setengah orang dia kata ibadat tak ada bid'ah. Boleh kita nak buat sendiri. Kita nak tentu hari ni nak puasa. Boleh. Silap tu, tak kena tu kalau lagu tu. Antara bukti tak kenanya masa ni, ya apa yang Sayyidina Umar bahas tu tak apa. Padahal puasa tak boleh. Puasa ni dalam Quran sebut, Nabi buat. Apa yang jadi puasa ni bahas pula. Jadi adakah Sayyidina Umar ni anti sunnah? Tentu kita kata tak. Dia lah lebih faham tentang sunnahnya. Jadi sunnah hak lagu mana boleh dibuat? Sunnah hak Nabi dah hak orang lain, dia nak orang lain juga buat. Sunnah hak lagu tu tak bolehnya. Dan kita tak boleh rekod sendiri. Ibadat tak boleh. Itulah buktinya. Kalau boleh Sayyidina Umar sepatutnya tak kata apa lah. Moga molek kan puasa. Tapi tidak gitu. Tidak gitu. Sebab apa dia gini. Patut kita kata tak boleh puasa lah. Puasa hari Senin, hari Khamis. Ada juga bulan Rajab pun. Patut puasa Ayyamul Bid. Kita kata hari-hari malam dia tu cerah. Hari-hari yang malam dia tu cerah. Itu Ayyamul Bid. Hari-hari putih. Malam dia tu putih. Cerah maksudnya. 13, 14, 15. Itu maksudnya. Sebab puasa-puasa dia tengah hari. Sebab tu dia kata hari-hari putih. Hari-hari yang malam ni cerah. Malam tu orang tak puasa. Cuma hari pagi malam tu. Hari ke-13, 14, 15. Tidakkah ada? Tu lain. Hak tu memang ada sama. Bulan kapur pun ada hak tu. Isnin Khamis ada hak tu sunnah hak tu. Tapi ni pisah. Macam amalan setengah-setengah orang kita tu. Pendek tak 3 bulan tu panjang bulan. Kan? Umum tu. Dan banyak pula tu hak yang menggalakkan buat gitu. Menggalakkan buat gitu boleh kata puasa. Seolah-olah dia tidak tahu perbuatan Sayyidina Umar, tindakan Sayyidina Umar. Dan dia tidak tahu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseolahnya gitu. Nabi tak ada buat lagu tu pun. Kita lebih-lebih lagi. Lepas tu kalau kita royak benda-benda lagu ni, kata dia malas nak puasa, dia kata gitu. Bukan gitu caranya agama ni. Bukan gitu cara. Kita kadang-kadang banyak silap faham. Kita kira banyak tu molek lah.
Tidak gitu. Hak molek ni serupa hak Nabi royak. So hak dia nak lagu mana? Hak tu hak moleknya. Walaupun sikit. Banyak bukan tak kena, tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Jadi serupa hak dia nak. Hak dia suruh. Jadi sahabat-sahabat ni lah yang lebih tahunya. Sahabat-sahabat ni kerah apa? Dia buat apa dia kerah? Dia takut agama ni akan jadi bahan mainan orang ramai. Kemudian orang ni mari dia buat gini, orang ni mari dia buat gini. Lepas tu hak mana hak asal? Siapa terlindung hak asal? Jadi orang tak tahu hak Nabi lagu mana. Padahalnya kita dalam bab ibadat ni berkait rapat benar dengan hak Nabi buat tu. Dia takut gitu, sebab tu dia keras sangat tu. Kita kata apa ya Sayyidina Umar siapa bahal. Tu setara bahal tu orang buat lagi. Menunjukkan tak suka gitu pun tu. Kan ada lagi orang buat tu, learn ni macam-macam buat. Kalau dia buat lembut, lagi lah orang kata oh dia tak marah, tak apa. Setara tu orang duduk buat kali-kali lagi. Dia tak nampak lagi, tak sedar lagi apa maksud dia. Jadi benda-benda ni kalau kita kata ada dulu ada, lepas tu kemudian tak ada mansuh, tak boleh kalau kita buat jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Sebab tu ya Sayyidina Umar marah ni. Maknanya kita tentukan bulan tu memang pahala banyak lah. Kalau kita Rajab, Syakban, Ramadan tu. Lepas tu kita menggalakkan orang. Apa lagi kalau kita duduk royak kau orang. Memang ada pun. Dia ada hadis-hadis palsu tu. Royak kelebihannya. Kalau kait dengan kelebihan, kena beringat benar. Sebab tak ada orang boleh royak kelebihan gapo-gapo amalan ibadat ni kecuali Nabi. Hak tu kena faham kaedah ni. Kadang-kadang orang ni dia mudah-mudah. Jadi dia berasa ni orang agama sendirilah. Dia berasa dia hebat apabila boleh royak benda lagu tu. Kalau nak kira nak royak boleh belaka. Dia tidak fikir benda macam tu bila kita royak gitu hak Nabi tak royak, bermakna kita buat syariat sendiri, kita buat agama sendiri. Dia tak takut hak tu. Jadi buatlah. Dia royak kelebihan-kelebihan. Orang tak boleh royak benda kelebihan tu. Misalnya kalau siapa-siapa buat gini, dia dapat pahala 1 qirah, 2 qirah. Tak boleh royak. Orang lain tak boleh royak. Tak seroyak lah dia tu siapa. Tok wali sebesar mana pun tak boleh. Sahabat pun tak boleh royak. Sahabat hanya boleh royak hak dia dengan Nabi royak. Tu je. Tiba-tiba lah ni kan, kalau tengok banyak benar. Kalau baca selawat ni gini kelebihan. Selawat ni gini kelebihan. Kalau kita perhati kelebihan hak dia royak tu kan, lebih pada baca Quran. Quran tak ada gitu mau Nabi royak. Padahal dalam Islam ni tak ada, tak royak lagi. Tak ada lebih daripada Quran. Tak ada. Kalau tiba-tiba kita tengok kelebihan tu terlajuk-telajuknya lebih daripada Quran, kita tahu dah Quran ni kelebihan setara mana. Tiba-tiba ni berdoa-doa. Kena berhati-hati lah tu, beringatlah tu sikit. Sebab takut pasal ni lah. Ada pula orang sebar kelebihan-kelebihan tu. Jadi orang ramai ni apa lagi lah, mungkin nak pahala kan. Siapa dia tak say pahala? Siapa dia tak say pahala? Dekat kita pun kena sangat nak pahala tu boleh, tapi biar kena tepat dia. Jangan buat atas satu kali. Dia bukan hak ni hak Tuhan, jadi tak apa belaka lah. Tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Gini contohnya kerajaan Malaysia awak keluar stamp kau RM1, RM2 kan. Jadi stamp tu diguna tepek di surat kan. Setengah-setengah tu macam-macam dia guna, untuk pasport lah, macam-macam ada. Dulu lah ni tak tahulah. Kalau nak tambah tu tahun tu nak renew kata tepek apa ni stamp tu lah zaman itunya. Lah ni tak tahu lagu mana. Macam-macam lah guna stamp tu. Bolehkah kita dah muka kerajaan Malaysia, kita pun ambil PT, dah muka nak stamp tu, stamp RM2, kita ambil PT RM2, tepek di surat tu. Siapa agaknya? Tak kena tu. Bukan lagu tu dia nak.
Hak dia nak lagu sini. Hak ni PT boleh buat beli, memang boleh buat beli. Tapi nak guna untuk semua perkara tak boleh. Dia sekat tu. Kalau kita tukar juga, tak guna. Tak boleh kita kata apa je, muka dia juga. Tak boleh lagu tu. Bukan cara dia. Begitulah juga dengan saat ni. Apa yang Sayyidina Umar kuat sangat, sebab dia nak bagi peringatan kepada orang kemudian, jangan ubah sesuatu hak Nabi ajar, jangan ubah. Sebab kalau ubah, kita nak baiki pula tu, Allah, susah. Jadi macam-macam tuduhan pula. Inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Macam-macam fitnah pula dituduh. Misalnya saya sendiri kena. Saya sendiri kena. Pasal kita tegur masalah imsak misalnya. Padahal jelas hadisnya, jelas. Hak sebut imsak ni sebelum sebut tak ada. Balik. Tapi dah muka buat dah gitu kan. Nak pertahan hak tu semacam. Siapa dia menyesatkan orang lain pula. Orang hak bawa hadis sunnah ni. Dengan jelas bawa Quran. Ini sudah melampau kan. Benda-benda macam ni lah. Kalau dia sudah jadi berakar umbi, payah. Itu barulah kita faham apa yang Sayyidina Umar ni keras sangat. Ya sahabat-sahabat ni macam anak dia sendiri, Ibnu Umar pun keras. Bila orang taswib orang panggil, lepas qamat, itu makna taswib ada beberapa makna. Salah satunya hak sini dipakai dengan makna tu lah. Bila qamat, Tok Bila tu sibuk lagi. Kalau kita learning speaker, diguna speaker ni, mari semayang. Ajak mari. Selepas qamat tu kecek aku tu ajak orang mari semayang. Itu orang panggil taswib. Ibnu Umar marah bila orang buat gitu, Tok Bila buat gitu. Siapa dia masa tu? Ibnu Umar ni orang panggil maha guru di kalangan sahabat. Buta tu dia. Nak semayang lah dah bukan orang qamat dah. Lepas tu Tok Bila kata begitu. Ini ada dalam Abu Daud, dalam Gapo ni ada hadis-hadis ni. Jadi dia suruh orang bawa dia tu, dia waktu dia tak semayang dalam masjid. Bid'ah kata. Apa dia buat benda bid'ah? Cuba kita perhatikan apa yang dia kerasan. Dapat kau kata gitu, qad qamatis salah, hayya 'ala salah, tu tidak panggil semayang ke ni? Kalau kita kata kau bahasa mana-mana lah, mai. Apa salahnya panggil untuk semayang juga? Tak boleh dah. Sahabat dah. Apa dia kerah? Inilah orang kata bid'ah dalam ibadat ni. Amalan tu benda tu boleh. Tapi kalau lama-lama dia akan jadi berubah. Tempat kita ni mujur setengah ni. Setengah-setengah tempat tu, sebelum dia ban tu macam-macam baca dulu. Selawat berapa kali tu. Lepas tu apa ni ban tu pula tiup pula sangat ni. Tiup pula. Dia adalah baca lah. Kita tak sebut, takut jadi orang turut pula. Adalah kita baca-baca, dia suruh apa ni, gosok mata tu ni dengan ibu jari ni. Kononnya jadi cerah mata. Benda-benda macam ni kan. Sebab apa? Sebab tak ada orang tegur. Dia kau jadi. Nah. Tu setara sahabat terang gitu. Buat lagi. Tapi tempat kita dulu ada juga orang buat, lepas tu dah tegur-tegur kau kurang. Tapi luar-luar negara ada lagi tu dia buat gitu. Tu nak cerita apa yang dia keras sangat. Sebab dia orang yang bertanggungjawab bawa sunnah Nabi. Dia orang yang bertanggungjawab bawa sunnah Nabi dan bagi tahu kepada orang pemisah antara sunnah dengan bid'ah tu benda lagu mana. Tidak nanti kau supaya orang Syiah tu dalam berkabung dia ambil pasir cuah atas kepala, rambut koyok baju. Tidak nanti lagu tu benda bid'ah ni. Situ ramai tak faham. Dia ingat lagu tu bid'ah. Ya tu memanglah bid'ah, memanglah. Tapi hak mengelirukan benda yang asal dia ada, asal dia boleh. Tapi bila kita buat jadi tak boleh.
Tak kena gaya. Hak ni mengelirukan. Hak ni cukup mengelirukan. Macam kita kata Ibnu Umar, ni dalam Muslim gapo ada ni hadis ni. Hak sembahyang gapo? Duha. Dia marah. Orang sembahyang duha dalam masjid, dia ambil ni batu sampai gitu. Di masjid ni lantai dia batu gitu je. Bukan kapet seperti kita ni. Ambil anak batu dia pekong. Kita kata apa ya pekong orang sembahyang? Batu sembahyang pak. Cuba kita fikir. Dia orang-orang hak nak buat benda-benda macam dia kena fikir hak tu. Dia kena fikir hak tu. Jangan fikir siapa dia royak ni, jangan fikir gitu. Sebab kita ni sama-sama nak molek agama ni. Agama ni hak molek. Tapi kadang-kadang benda ni apabila sudah jadi umum, orang pakar hak dia, kita berasa yang dia gomo sangat tu, marah tekan sangat tu, dia takut malu. Hak tu sebenarnya. Kalau orang tahu hak sebenarnya dia nak buat benda lagu tu, terutamanya pihak berkuasa lah, dia malu. Sebab tu dia tekan tu. Jadi bukan nak betul agama, nak menegakkan amalan sendiri, walaupun amalan tu tidak menepati sunnah, walaupun amalan tu bid'ah. Kita terima sesoalan tak ada bid'ah. Dah kalau tak ada apa ya Ibnu Umar marah gitu mau tu pekong anak batu tu. Mana boleh orang duduk ibadat kita buat lagu tu. Ni memang jelas ada dalam hadis. Imam Nawawi dalam syarah Muslim tu dia, apa ya Ibnu Umar buat begini. Macam-macam pendapat yang dia bagi. Antaranya ada orang kata dia tidak tahu ada sunnah sembahyang duha ni sunnah, dia tidak tahu. Tapi ramai orang lain kata dah, ni dia nukil orang lah, orang. Ramai orang lain pula kata tak benar, sahabat dia tak tahu. Dia tu maha guru di kalangan sahabat, tak benar sahabat dia tak tahu. Imam Nawawi pun mari andai-andai lain. Antaranya yang dia marah tu sebab kaifiat dia, bukan marah atas sembahyang duha tu memang ada, memang sunnah, dia tahu. Tapi bila kaifiat dia dibuat tidak serupa dengan hak Nabi buat, lagu tu pun boleh jadi bid'ah. Ni hak ni benda kena faham, ramai tak faham hak ni, duduk keliru. Jadi misalnya kita kata sembahyang dalam masjid, kalau nak sembahyang duha, sembahyang dalam masjid, sama lagu tu, seseolahnya sembahyang duha ni lebih dalam masjid. Itu sudah ada kaifiat dah tu. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi, kemungkinan apa yang dia marah. Maknanya tak boleh lah lagu tu. Atau bila nak sembahyang duha agak, ajak mari pakat kita sembahyang Jumaat. Lah ni ada dah tu yang kita royak tu. Pasal apa? Sebab ada orang kata tak apa. Gini, kita ni kan ahli sunnah. Ahli sunnah ni mana ikut sunnah Nabi. Wal jamaah tu jemaah mana? Jemaah sahabat. Kita tak boleh buat tak serupa dengan hak sahabat. Kalau sahabat tegur, kena beri ingat, berhati-hati sikit. Kita tak boleh buat mudah. Sahabat tu tak betul, mana boleh lagu tu. Kalau lagu tu ahli sunnah lagu mana kita. Jadi learn ni ada di tempat-tempat kita ni. Dengar cerita lah orang sapa ke kita, sekolah-sekolah tu gamu. Cikgu besar tu dia macam wajib. Cikgu-cikgu tu pergi mesti sembahyang duha. Sembahyang duha berjemaah. Inilah Ibnu Umar marah dulunya. Depan orang ada ustaz sambut. Memang dia pun tak tahu. Kita memanglah dia tak tahu benda ni. Jadi cuba bayangkan, kita duduk buat gapo? Kita duduk serah molek. Hak sahabat dulu marah kita mau pekong anak batu. Jadi bila jadi ketetapan gitu, ni saya ni orang pondok juga, ngaji pondok juga sampai itu. Tak ada tok guru pasal ajak mari kita jemaah, tak rajin ada. Dia sembahyang tu masing-masing lah, tak pernah ada tok guru ajak kita mari sembahyang duha ramai-ramai jemaah. Ni benda baru sebenarnya, dulu tak ada. Tok guru pondok dulu tak ada buat benda ni. Kalau kita nak kaitkan dengan tok guru lah, tak ada juga buat. Lepas tu dia ambil mana kat lagu ni? Ambil mana? Seseolahnya kalau kita royak dia nak lawan hak kita tu dia buat. Kalau kita kata tak boleh dia buat.
Kita ya awak sunnah Nabi, awak sahabat-sahabat. Nak lawan siapa? Kita tak ada apa sebenarnya. Kalau nak kira kias macam tu, muka kita kira gini. Semaya tahajud boleh jemaah. Semaya tarawih boleh jemaah. Apa duha tak boleh? Tak boleh buat gitu agama ni. Sebab kata tadi, sebab tu kata tadi pitih tadi kita nak type di surah. Tak boleh. Betul lah tu pun duit kerajaan Malaysia juga. Ya luluskan. Stem tu pun kerajaan Malaysia juga, tapi tak boleh lagu tu. Dia kena, kalau nak kira gitu, apa semaya rawatib tu tak semaya jemaah? Lah bukan kita kata kita pakat semaya pula. No. Apa tidak semaya jemaah? Pernah ke kita tengok? Tak tu kalau main ni boleh, tak apa, kita boleh tentu sendiri. Kita kena, kita ada rujukan kan? Bila ada rujukan, itulah kelebihan kita. Kalau kita tidak rujuk kepada tempat rujukan, habislah. Apa beza je dengan orang lain kita? Quran sunnah nak ayat sama tu Nabi kata terjaminnya. Tiba-tiba langgar. Tak boleh kita kata sebagai rawati. Dan bukan sebagai sunnah boleh kan? Apa sunnah? Boleh pahala banyak lagi. Jemaah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh kiah. Ada sebenarnya jemaah banyak pahala ni. Pun banyak pahala juga. Apa kita tak buat tu? Apa tak buat? Siapa ke mana nak buat? Sebenarnya tu hak buat dah. Walaupun tak ada dalil. Tak ada dalil. Kita tak cara mana dalil? Tak kisah mana. Tapi nak tahu buat maulud. Maulud tu maksudnya apa dia? Sayang ke Nabi kan? Dah sayang ke Nabi sungguh. Buatlah seperti dia buat. Dah kita sayang ke Nabi, molek. Sayang ke Nabi molek. Memang hak Tuhan nak je. Tapi buatlah seperti dia buat. Ni hak dia buat, kita ubah. Ni sebab tu yang kita kata susah. Kalau kita tegur kan, kata lagu mana? Kita nak bincang molek. Muka kita nak tegur sama-sama nak baiki agama. Kan nak mati belakang. No. Bincang molek. Apa tak boleh bincang molek? Sebab bincang molek dia tahu dah, dia tak boleh jawab. Nak tanya tu. Saya kata seumur, kalau Nabi ada buat, saya mula-mula kan nak buat. Tapi tak marilah tu. Sehadis kurang-kurang. Selain tak boleh. Tak apa, kita boleh terima. Tak boleh, dia tahu dah. Sebab tu benarnya kita sebenarnya nak kerjasama, nak pakat, sama-sama nak menegakkan agama, nak molek agama. Tiba-tiba ada orang yang tak senang. Dia tak senang tu sebab apa? Sebab dia duk buat hak tu semua. Dia duk buat tu tak ada dalil. Kita duduk ayat dalil. Kita duduk ayat dalil. Jadi orang kau celak mata. Bukan orang bodoh sekarang ni. Orang cerdik-cerdik belakang. Bukan tak ada rakaman ada. Jadi situ dia jadi menggugat. Bukan masalah nak menggugat, tak ada apa kepentingan, tak ada, nak agama semata-mata. Dan kita menasihati, menegur, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini tu Tuhan suruh bagi peringatan. Peringatan itu berguna kepada orang-orang mukmin. Tapi kadang-kadang dia jadi lagu lain. Itulah. Padahalnya nak ayat benda tu je. Benda ada dalil ni. Ya Sayyidina Umar ni, siapa bahkan tangan pun makan. Sebab apa? Dia kata ni jahiliah. Kalau kita kejut jahiliah, puasa pula jahiliah. Dia tak boleh. Kalau benda tu asal wajib. Misalnya puasa Muharram, wajib asal kepada umat Islam. Lepas tu mansuh hak wajib dia. Tinggal lagi sunat. Lah ni sunat. Tak, kalau siapa-siapa buat sebagai wajib, bid'ah tu. Salah tu, lagu tu. Dia benda gitu. Dia kena ikut. Lagu mana agama ni? Walaupun asalnya wajib, lepas tu kewajipan dia tu sudah masuk. Kena terima. Jangan dibuat sebagai wajib lagi. Gitu. Sebab tu kita kena tahu perkembangannya. Perubahan hukum tu kena tahu. Gitu ya. Jadi kalau tengok sini, gitulah. Jadi Sayyidina Umar, tindakan dia tu dalam bagi kita ahli sunnah ni, kita kena ambil kira.
amalan sahabat-sahabat ni, apa yang dia larang, kita kena ambil kira. Jangan buat tak cara. Dan lah ni kita sini mana-mana pun apa ni kata tak boleh kan semaya lepas asar. Buat apa? Ni lah antara dalil kita pakai hak demon ni lah. Kita pakai hak sahabat-sahabat. Kalau nak kira dalam hadis ada ni Nabi buat semata-mata hadis. Kita kena pakai ulama, kena pakai sahabat-sahabat. Lagu mana dia pakai? Tak boleh kira kita saja. Jadi Imam Bukhari ni apa dia buat gini? Dia ada maksud dia sendiri. Tu sebab tu kita kena belajar tu, kena belajar. Dia Ummu Salamah bercerita katanya, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr, thumma dakhala baiti fa shalla rak'atayn fa qultu ya Rasulullah, sallaita salatan lam takun tusalliha." Faqala qadima alayya malun fashaghalani 'an ar-rak'atayn kuntu arka'uhuma ba'da adh-dhuhr fasallaytuhuma al-an faqultu ya Rasulullah afanaqdihima idha fatata? Qala la. Bermaksud pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar, kemudian beliau masuk ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Setelah baginda selesai bersembahyang, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengerjakan satu sembahyang yang tidak pernah engkau kerjakan sebelum ini." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada harta sampai kepadaku, yakni tadi ia telah menyibukkan aku sehingga tidak sempat aku bersembahyang 2 rakaat sunat selepas zuhur yang selalu aku kerjakan. Sembahyang itulah yang aku kerjakan tadi." Jadi dia sebut hak dia buat selepas asar tu sembahyang itulah. Macam dia qada. Kata Ummu Salamah, aku terus bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kami perlu mengqadanya jika ia terlepas dari kami?" Dia tanya, kalau kita pun terlepas lagu tu, kita kena qada ke? Jawab Nabi SAW, tidak. Jadi ini menunjukkan khusus untuk dia. Hadis-hadis macam ni menunjukkan khusus untuk dia. Untuk orang lain, bini dia pun dia tak boleh. Tak sah. Jadi kita kena perhati semua hadis. Jangan tengok sah gitu. Hadis Aisyah Imam Bukhari buat mari ni, dia nak cerita hak perbuatan Nabi. Tidak semestinya hak Nabi buat tu orang lain boleh buat. Orang lain tidak dilarang. Bahkan kes ni sembahyang lepas asar ni, qada sembahyang lepas asar, Nabi sendirilah. Jadi inilah pegangan jumhur ulama. Sebelum ni kita sudah bicara dah mazhab-mazhabnya begini mazhab sudah bicara dah waktu tu. Jadi tengok semula lah rakaman. Jawapan kepada persoalan 3. Persoalan 3 tu apa dia tadi? Adakah sembahyang sunat wajib diqada? Itu yang ketiga. Ialah sembahyang sunat tidak wajib diqada. Bagaimanapun sembahyang sunat muakkad elok juga diqada. Kalau qada molek. Kalau sembahyang sunat muakkad. Tapi nak qada pun tak usahlah masa tu. Tak salah masa yang dilarang tu kalau nak qada. Lepas tu takut lambat lah. Tak apa, lambat sikit pun tak apa. Lepas maghrib kalau kita kata, kalau kita terlepas sembahyang sunat zuhur sebab Nabi terlepas tadi, kita tak salah buat lepas asar, kita buat lepas maghrib. Lepas tu sembahyang tengah hari kita nak buat lepas maghrib, tak apa ke? Tak apa, kerja qada tak apa. Bukan masa dia pun. Tidak kata kalau sembahyang nak qada untuk hak tengah hari, kena tengah hari juga. Ada, tak apa. Qada ni tengah malam, tengah hari tak apa belaka. Cuma semula-mulanya kita jagalah masa hak dilarang tu, tak usah buat masa tu. Mengambil kira khilaf tu, tak usah buat. Semua kata lebih molek tak buat pada masa tu lah. Tidak wajib qada. Sembahyang sunat ni tidak wajib qada. Tapi Nabi SAW kalau dia tinggal hak sunat, dia qada.
Itu cara dia. Itu cara dia. Dia tinggal hak sunat, dia qada. Para ulama berbeza pendapat dalam memberi jawapan kepada persoalan dan kemuskilan 4. Kemuskilan 4 tu apa dia? Apakah yang dimaksudkan dengan oleh Imam Bukhari dengan menambahkan perkataan wa nahwiha di dalam tajuk bab dia? Tajuk bab tu juga cuba kita perhati semula. Bab ma yusalla ba'da al-'asr min al-fawaid wa nahwiha. Wa nahwiha apa maksudnya? Bab sembahyang fardu yang terlepas dan seumpamanya. Seumpamanya tu gap yang boleh dikerjakan selepas asar. Seumpamanya ada dua pandangan di sini tentang maksud wa nahwiha dan seumpamanya. Satu, perkataan wa nahwiha dan seumpamanya di akhir bahagian pertama tajuk bab di atas difahami oleh para ulama bermazhab Syafi'i sebagai sembahyang-sembahyang bersebab, seperti sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang gerhana matahari dan lain-lain. Masa tu boleh. Sembahyang sunat bersebab bagi mereka sama seperti sembahyang fardu yang terlepas juga. Daripada segi ia boleh dikerjakan selepas asar, dari segitu. Yang tidak harus dikerjakan selepas asar di sisi mereka ialah sembahyang sunat mutlak. Jika inilah sebenarnya yang dikehendaki Bukhari, maka beliau seperti Syafi'i dalam masalah ini. Kalau betul lah Imam Bukhari itu maksud gitu, maka bermakna pendapat dia dalam masalah ini serupa Syafi'i lah. Tapi kalau saja tak pasti juga, sebab tak ada jelas dia rakyat tu gitu maksudnya. Jadi hak sembahyang bersebab itu makna wa nahwiha dan seumpamanya, seumpama sembahyang fardu yang terluput, yang terlepas, iaitu sembahyang hak ada sebab. Jadi kalau sembahyang ada sebab tu boleh buat lepas asar. Lepas asar pun boleh. Lepas asar tu gerhana matahari, lepas asar pada masa tu boleh. Kita buat sembahyang gerhana lepas asar. Jenazah siap, kalau nak tunggu lepas maghrib lambat. Orang sudah ada belakang. Itu ada sebab. Boleh sembahyang jenazah. Dan nak kebumikan jenazah pun boleh. Dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau dalam mazhab Hanafi tak boleh tengok masa tu. Tak ada. Kita pergi negeri dia apa tak ajar ada. Memang dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tak boleh. Hadis larangan persembahyang pada masa tu itu menjadi pegangan utama mereka. Pegangan utama mereka. Hak lain tu, hak mana bercanggah dengan hak tu dia ketepikan. Dia tak pakai. Ada pun kaedah yang Imam Syafi'i pakai dan orang-orang yang sependapat dengannya. Hak mana-mana sebut dalam hadis lain, itu dia kira hak terkecuali. Hak tidak tersebut, hak tu je yang dimaksudkan dalam hadis larangan tu. Dia pakai kaedah tu pula. Masing-masing ada cara, boleh berlaku hak tu. Boleh berlaku. Yang kedua, menurut para ulama bermazhab Hanafi, perkataan wa nahwiha dan seumpamanya tidak masuk akal dipahami Bukhari sebagai sunat bersebab. Dia bantah lah. Dia bantah. Sebab gini, Bukhari ni, orang-orang yang terlibat dalam mensyarah Bukhari ni macam-macam mazhab. Dia bukan satu golongan saja. Misalnya kita kata kitab Al-Muhadzab, fiqh mazhab Syafi'i. Orang Syafi'i je duduk syarah sebanyak mana pun. Minhajut Talibin, tu kitab Imam Nawawi, Suhud dalam fiqh, banyaklah syarah dia. Orang Syafi'i berlaku terlibat. Berbeza dengan Bukhari ni, hak terlibat dalam mensyarahnya itu pelbagai mazhab. Hak tak ada mazhab pun syarah juga. Jadi masing-masing itu sebab dia katakanlah dia Hanafi, dia nampak tak jelas tu nak buat ayat al-Qadam. Ayat al-Qadam. Jadi Imam Bukhari ni kena ayat kuning, kata-kata kena ayat kuning. Sebab apa? Kalau bertambah dia seorang tu, dia orang bisa kan? Jadi naiklah, naik. Jadi masing-masing ngaku dia ni mazhab Syafi'i, orang kata dia di Maliki, macam-macam kata. Yang sebenarnya dia tidak. Bukti dia tidak tu banyaklah.
kita selalu sebut dah, iaitu banyak dia bercanggah dengan hak ni, kadang-kadang dia canggah dengan hak ni, kadang-kadang dia sesuai dengan hak ni. Jadi tak ada ketetapan tu. Tak ada ketetapan. Jadi kita nak kata orang Hanafi kata tak munasabah tu. Kerana sembahyang sunat bersebab itu tetap juga sembahyang sunat. Sedangkan dia kata bab sembahyang yang terluput, sembahyang fardu yang terluput dan seumpamanya, fardu tu hak terluput, hak terlepas tu, nak sembahyang fardu pasal boleh lah qada. Hak fardu ni sembahyang bersebab ni tidak fardu, kau pandang-pandang sunat. Dia kata dan seumpamanya tu tak sesuai kata. Dia kena hak dekat-dekat fardu, sekurang-kurangnya wajib kata dia, sembahyang yang wajib. Jadi kita kata sembahyang wajib lagu mana pula? Dia mazhab Hanafi dia beza fardu dengan wajib, dia ada beza. Sembahyang fardu 5 waktu, tapi sembahyang wajib banyak di sisi dia. Wajib tu maksud kalau tak buat dosa. Kalau tak buat dosa, sebab tu kita tengok orang-orang mazhab Hanafi ni kuat sembahyang. Lepas jemaah, kalau lepas apa sembahyang lalu dia. Cuba tengok orang-orang Pakistan, orang India, memang kuat sembahyang. Sebab apa? Sunat subuh wajib, witir wajib, banyak benar wajib. Dia kata wajib tu baru munasabah, seumpama sembahyang fardu yang terlepas, bukan sunat, tak munasabah tu. Sebab orang Hanafi pun seramah mana yang syarah Bukhari, seramah. Ia bukan seumpama sembahyang fardu yang tidak sempat dikerjakan seseorang dalam waktunya. Sembahyang yang layak dengan kata Imam Bukhari wa nahwiha, dan seumpamanya itu sekurang-kurangnya mestilah sembahyang yang wajib, seperti sembahyang jenazah, sujud tilawah dan sebagainya. Jadi bagi dia sujud tilawah tu wajib. Sujud tilawah ni kan kita baca Quran tu kan, siapa ayat sujud sebut sujud tilawah, sujud tu wajib. Kalau baca Quran lepas asar, siapa situ boleh sujud bagi dia nya. Sebab wajib, benda tu wajib. Kalau tak sujud dosa, parah tu. Cuma kalau ialah masalah sujud tilawah, banyak khilaf ulama tu, banyak khilaf ulama, macam-macam lah pendapatnya. Kalau orang ingat dia kata tidak wajib. Bila tidak wajib tak apa lah, tak berdosa lah. Ataupun setengah-setengah tu kata moleknya setelah lama ujung sekali bila kita habis Quran sujud sekali sebab kita baca dah. Ada juga yang kata begitu. Jika inilah sebenarnya yang dikehendaki Bukhari, maka beliau seperti Abu Hanifah dalam masalah ini. Beliau seperti Abu Hanifah dalam masalah ini. Kalau betul lagu ni lah supaya dakwah Adam ni, melihat kepada contoh yang dikemukakan oleh Bukhari menerusi hadis-hadis di bawah bab ini, bagi penulis pendapat beliau lebih mirip kepada pendapat Syafi'i. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau kita tengok pada contoh ni, hak sunat ni, sunat ni bukan wajib ni hak Nabi qada ni. Jadi nampak lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i, lebih dekat pendapat dia tu dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Tapi hak sebenarnya Allah saja yang tahu. Hak munasabahnya gitulah. Dengan mengatakan begini, hadis-hadis yang kelihatan bertentangan itu dapat dijamakkan dengan sebaik-baiknya. Dapat dijamak ni mana kita pakai belaka lah. Kita pakai belaka. Kalau kita kata pakai Hanafi tu, jadi banyak hadis-hadis yang tidak mansuh tu. Ada juga semaya pada waktu ni lagu mana. Jadi susahlah. Jadi terpaksa kita kena buat sekian banyak hadis-hadis. Hak moleknya kita apabila berinteraksi dengan hadis ni, kita cuba pakai setakat mana boleh. Kita cuba pakai. Cara pakai tu tengoklah lagu mana. Misalnya Imam Syafi'i dia cuba pakai hak larang tu pun dia ambil juga. Hak larang hak sembahyang sunat mutlak.
Mana pakai lah tu. Pakai juga hadis hak lain tu. Lepas tu hadis hak kata buat ni, ni dia pakai bersebab. Jadi pakai juga. Tidak kata buat sebahagian, buatlah langsung, tak guna langsung. Tidak gitu. Jadi itu cara jamak orang panggil. Cara jamak hadis ini, inilah cara yang terbaik kalau boleh. Kecuali kalau tak boleh jamak. Kalau tak boleh jamak tu kena pakai kaedah lain pula lah. Kena pakai kaedah lain pula. Kaedah lain tu misalnya kaedah tarjih ke, mana lebih kuat, hadis ni dengan hadis ni. Bagi Imam Abu Hanifah dia pakai kaedah tarjih tu. Sebab hadis hak larang tu lebih kuat. Hak ni sepatutnya kita jadikan asas. Jadi hak lain tak boleh nak lawan dia. Sehingga kalau dia bertembung, gugur, kita boleh ketepikan. Tidak salah. Bukan makna kita tinggal sunnah. Tu bagi dia lah. Ini ijtihad lah sampai ke peringkat ni. Ijtihad masing-masing lah. Kemudian kita pergi kepada hadis. Jadi hadis yang 555 ni, Aisyah kata, demi Tuhan yang telah mengambil nyawanya. Maksud nyawanya siapa? Nyawa Nabi SAW. Jadi dia bersumpah dengan Tuhan Allah yang telah mengambil nyawa Nabi. Mana suatu perkara yang besar ambil nyawa Nabi ni, suatu perkara yang besar dalam kehidupan manusia. Jadi sehingga kita boleh buat sumpah dengannya. Aisyah bersumpah lah. Sebab bila nyawa Nabi tak ada, kan tak ada lah. Tak ada lah. Sahabat sekata je. Sahabat tu kelebihannya sebanyak mana pula, berkat dia sebanyak mana pula, tak ada lah sekata. Lepas tu wahyu-wahyu nak mari bimbingan untuk manusia pun tak ada, berhenti sekata. Itu besar makna ambil tu, ambil nyawa tu. Dia kata baginda tidak meninggalkan 2 rakaat. Maksudnya sembahyang sunat selepas asar itu sampai bertemu Allah. Sampai mati Nabi tak tinggal. Apa yang Nabi tak tinggal ni, padahal benda tu sunat. Itu duduk nombor 2. Sebelum pada ni sudah ada dah perbincangan tu. Tengok situ lah. Tengok situ. Dan baginda tidak bertemu Allah Ta'ala sebelum terasa penat apabila mengerjakan sembahyang. Nabi SAW sebelum dia mati tu beberapa ketika dia letih, dia berasa penat. Muka manusia, kan? Dia manusia, dia ada lah waktu tu. Cuma kadang-kadang ada lah Tuhan buat benda pelik sebagai mukjizat tu. Walaupun dia manusia tak serupa dengan orang lain. Adalah ketika pelik. Itu tidak sama. Kalau tak lapar tu, dia puasa wisal tu, puasa sambung. Lepas tu kau segar dia, kau ragah dia. Orang lain kau lembek. Dia, itu ada je cara begitu. Hak biasanya kalau tak makan lapar lah dia pun ikat apa ni, batu juga perut tu. Itu hak biasa. Dia tidak kata semua main mukjizat dalam kocek dia, kita kata ada. Tidak kata mukjizat ni tu bui. Bila dia nak bui ada, bila dia tak bui tak ada. Tidak dia jadi banyak sama nak makan dia. Hak ketika banyak tu memanglah banyak cakap makan. Habis puluh-puluh orang, beratus orang boleh lagi makan. Lepas tu tengok sebanyak tu lah. Lagu mana kita kata? Bukan sama lagu tu. Lagu tu mukjizat tu. Ataupun sahabat tu mari ni mata tu bik ni peran. Mata tu bik duduk peran gini. Wahai Rasulullah, tolonglah, mintalah doa dengan Allah SWT biar mata saya pulih, kata dia. Saya baru nikah, saya ke bini saya. Bini saya pun saya juga. Saya takut kalau lagu ni dia benci lah saya. Tu ada cerita dalam perang Nabi SAW ambil bubuhan molek, lebih molek pada hak asal. Sama? Tidak sama lagu ni. Hak tu sahih, tu banyak hak sahih, mukjizat yang sahih. Kita terima. Tapi bukan sama. Ada hak tidak belah mana pun dia tak boleh buat. Dia kata dia bomo lah, dia kata ni apa? Kena bomo ni lagu ni. Dia tidak bomo sendiri, dia suruh pergi. Ada juga lagu tu. Jadi bila dia sebelum mati tu beberapa ketika tu dia
uzur. Kalau semayang pun pasal dia semayang lama Nabi ni. Lama. Tidak seperti kita, inna a'tayna. Macam kita dah. Inna a'tayna kal kautsar. Kadang-kadang tak baca surah pun. Tak baca surah, baca Fatihah je. Rokok selalu. Ambil wajib-wajib dia kata. Dia ada. Jadi bila dia lama tu dia duduk. Penat ke dia duduk cakap. Kiam dia tu dia duduk. Bila dia nak rokok dia bangun. Bila dia nak rokok dia bangun tak, dia rokok. Itu cara dia. Jadi dia semayang sambil duduk. Semayang sunat terutamanya. Semayang fardu pun saat-saat akhir dia tu dia semayang sambil duduk juga. Sebab sakit sangat kan. Tengok sahabat-sahabat duduk tunggu sangat dia tu. Tubik lah. Tubik tu kat semayang bila duduk. Sayyidina Abu Bakar duduk di belakang dia. Jauh-jauh tu tengok Abu Bakar lah, gerak-geri tu. Abu Bakar tunggu dia. Dia tu sambil duduk. Ada berlaku gitu. Lepas tu selama mana banyak bulan juga dia geliat kaki kan. Jatuh atas kuda. Ada juga lagu tu. Situ tak ada pula mujizat-mujizat, tak ada, biasa. Lepas tu geliat kita kata pada sapu je lah. Dia sendiri dah. Biar boleh pergi semayang jemaah ramai-ramai ni. Lama mana tak turun pergi semayang jemaah. Tak ada. Tuhan tak boleh, tak boleh. Setengah tu mujizat ni. Nabi SAW selalu bersemayang dalam keadaan duduk. Maksud Aisyah 2 rakaat selepas asar. Ini maksudnya 2 rakaat selepas asar. Baginda SAW terus mengerjakannya, tetapi tidak di dalam masjid. Tapi dia buat tidak dalam masjid dia tu. Semayang sunat lepas asar ni dia buat semua tak tinggal. Tapi dia tidak buat dalam masjid kerana takut akan membebankan umatnya. Kerana takut akan membebankan umatnya. Baginda SAW suka apa yang ringan untuk mereka. Kita tengok hadis ni. Dah banyak lagi hadis-hadis yang lain. Nabi ni sangat mikir tentang umat dia. Takut-takut jadi nyusah. Setengah-setengah ulama dia kata hak ni lagu-lagu ni nah. Dia kata sebab zaman tu zaman syariat masih duduk turun. Dia duduk ada lagi. Boleh jadi Tuhan akan tukar hukum mana-mana. Boleh jadi hak 5 waktu, boleh jadi 6 waktu. Boleh jadi. Walaupun pendapat tu tidak diterima oleh kebanyakan ulama. Semayang fardu dia tak betul dah. La yubaddalul qaul ladayya tu. Berdasarkan ayat tu dah sudah ada disebut dalam hadis tu tak betul dah. Tapi kalau semayang lain boleh jadi hak sunat jadi wajib. Boleh lagi. Supaya Imam Abu Hanifah kata tidak fardu jadi wajib. Kalau wajib pun susah juga. Dia tak sibuk setara tu. Sebab takut-takut mari hukum lagu tu. Dia duduk ada lagi. Sebab tu dia semaya ni, dia semaya dalam rumah. Dia semaya dalam rumah. Semua juga semaya tarawih. Dia semaya 3 malam je. Tubik luar. Lepas tu dia semaya tak tubik. Dia semaya sendirilah. Zaman Sayyidina Umar barulah isytihar secara umum semaya tiap-tiap malam bulan puasa semaya tarawih. Jadi ulama-ulama faham mestilah Sayyidina Umar tahu Nabi SAW ni nak gitu, atau Nabi SAW sebenarnya semaya tarawih ni nak malam, cuma dia tidak buat dengan orang ramai. Dan maksud dia kenanya pun gitu. Cuma dia tak buat tu sebab ada sebab zaman dia tu takut turun hukum. Jadi dia tidak nak gitu. Banyak perkara Allah SWT dia tengok atas kehendak Nabi. Kehendak Nabi dan kehendak sahabat dia tu memang kuat untuk ibadat, tapi dia kawal diri dia. Dia kawal diri. Sahabat-sahabat dia tidak gitu. Masalahnya sahabat tu tak apalah, kita hak ke dia ni. Lagu mana? Benar? Sahabat tu memanglah malam pertama penuh dalam masjid. Malam yang kedua kau apa? Malam yang ketiga tak muat dalam masjid, keluar. Semaya. Malam yang ketiga tu paling lama semaya tarawih. Lepas Isya sampai dekat subuh. Cuba bayar ke lagu mana? No. Kalau kita kata 20 rakaat pun lama tu. Kalau kata 8 lagi lama lah duduk caca. Dah. Dah sampai dekat subuh. Lepas tu malam yang keempat tu Nabi tak tubik. Pakak pergi. Kau ramah pakak badi royak pula.
sama-sama sahabat tu. Gitu dah. Ni kalau kita baca dalam hadis ada lah benda tu. Jadi ambil anak batu zaman itu anak batu. Kalau dia nak isyarat apa-apa dia anak batu lah, guna anak batu lah, nak menarik perhatian orang di pekong anak batu. Lepas tu orang tu paling lah. Jadi dia baling anak batu kecil-kecil ni dekat pintu Nabi. Nak suruh Nabi perkasa. Dia pun duduk tunggu. Nak ni. Nak semaya terlajuk ni. Nabi tak tubik. Tak tubik tu sebab apa? Sebab ni. Lepas tu lah Sayyidina Umar kata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ni lah. Bid'ah yang terbaik. Ramah pula tidak faham dia kata bid'ah boleh pula dah. Pada hasanah pula ni kata bid'ah tak kena, bukan gitu. Kita kena faham bid'ah apa dia. Sebenarnya tarawih bukan bid'ah, Nabi telah buat dah. Bid'ah Nabi tak ajar buat. Lepas tu bid'ah jemaah sebenarnya tarawih Nabi jemaah dah. Kalau nak ada pun Nabi tak buat je sepanjang bulan puasa. Tu tak ada. Tapi yang saya nak buat mesti dia tahu daripada Nabi, takkan dia nak ngada-ngada sendiri. Jadi kalau kita terima gitu, mana Sayyidina Umar ni buat bid'ah lah. Mana boleh. Bid'ah ni Nabi ancam, Nabi bagi peringatan kuat benar, takkanlah dia nak buat. Mestilah dia tahu Nabi kena lagu tu, atau Nabi buat, cuma dia tidak buat depan orang ramai. Sebab ada sebab tadi. Bila sudah tidak ada sebab, dia mati dah, mana nak mari dah hukum, nak ubah hukum, tak ada dah. Dalam keadaan itu bolehlah kalau nak buat tu. Gitu sebenarnya. Boleh nak buat tu, tak ada dah kemungkinan wahyu tu akan turun, nak turun ke siapa. Dan Nabi mati dah. Ni kalau Nabi tu ada lagi, ada kemungkinan tu. Jadi ada sebab Nabi tak buat tu, ada sebab. Jadi kita tak boleh kata bid'ah benda lagu tu. Sahabat-sahabat tahu benda ni tak termasuk, sebab tu dia buat. Jadi bid'ah di situ kita kena pakai dengan makna lughawi dia. Sebab dalam hadis, dalam Quran ni banyak kadang-kadang dia tidak pakai dengan makna istilah, dia pakai dengan makna lughah, dari segi bahasa. Tu benda kita kena fahamnya. Jadi Nabi SAW ni tak takut akan membebankan umat dia. Itu kan sifat Nabi kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dia berasa susah benar kalau benda yang menyusahkan kamu. Tak dia kalau benda yang menyusahkan umat dia, tak sih. Itu sifat Nabi, tak sih. Sebab tu dia beringat. Lepas pada tu baginda suka apa yang ringan untuk kamu. Orang ingat dia suka untuk kamu. Kalau benda tu memang tentu dah molek ni pun dia suka orang ingat. Apa lagi kalau benda tu tak ada, lagilah tak molek kita buat. Mana berat, mana ingat puasa sepanjang bulan Rajab dengan anggap ada kelebihan khusus dia, dengan puasa pada hari-hari tertentu saja kalau nak puasa pun sebagaimana yang sabit dalam sunnah yang sahih. Mana berat? Tentu nak berat sepanjang tu. Pada Nabi ni suka kau berat umat ni. Dia suka orang ingat sama-sama. Ni dalam hadis. Lepas tu benda tu dia tak ajar pun gitu. Kalau dia ajar apa yang Sayyidina Umar marah gitu pun, bahaya tangan, suruh makan. Itu bendanya. Jadi Nabi SAW suka orang ingat. Setengah-setengah orang tak sih. Kamu dengar-dengar dia tak sih. Padahalnya Nabi nak orang ingat. Dalam hadis yang lain disebut ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Nabi antara dua perkara. Kalau dua ni boleh, ni boleh. Kalau diberi pilihan kepada, melainkan dia mesti akan pilih hak lebih ringan, hak lebih mudah daripada dua. Itu cara Nabi. Cara Nabi. Tak, kita kena ingat gini. Kita buat sikit pun kalau ikut Nabi, dia boleh berkembang banyak tu. Tuhan boleh ganda-ganda kan apa peliknya. Kalau lagu tu orang umur pendek tu mana kira-kira tak adil lah Tuhan buat umur dia pendek, muka dia tak boleh ibadat lama.
Jangan fikir gitu. Fikir hak pendek tu pun kalau Tuhan nak ganda-ganda kan boleh. Hak panjang pun kalau ganda sikit. Hak ni kalau ganda sampai 700 kali ganda. Jadi panjang pun tu lah. Sebab tu tak pelik umat Muhammad ni umur pendek. Umat dulu sampai umur 1000. Tak pelik, tak apa. Jangan rusing hak tu. Jangan duk kata apa-apa yang Tuhan buat. Umur bapak kita pendek. Kalau sedapnya kalau sepuluh zaman itu. No, umur panjang. Tak boleh lagu tu. Kita ada Tuhan bagi pilihan. Lailatul Qadar lah, Gotu Godi lah, gandaan pahala. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tu sama dengan orang umur panjang juga lagu tu. Dia kena fikir gitu. Jangan fikir dari segi pendek sikit lah buatnya. Jangan fikir gitu. Jadi Allah SWT nak orang ingat kepada kita. Kalau hidup lama penat juga. Terutamanya kalau dia umur ni kan kau naik jadi nyanyuk. Kalau nyanyuk lama susah juga kalau begitu. Lepas tu riwayat seterusnya dia kata, wahai anak saudaraku, yabna ukhti, wahai anak, kalau kita bahasa Melayu wahai anak saudaraku juga kan. Hak perempuan ada kata wahai anak saudariku. Tak ada tu. Ada. Anak saudara juga. Saudara dia tu perempuan ke, saudara dia tu lelaki ke, anak saudara belaka. Tapi kalau lagu tu kita tak boleh tahu saudara dia tu lelaki ke perempuan. Tak boleh tahu. Kalau mengikut bahasa kita lah, wahai anak saudaraku. Jadi saudaraku tu lelaki ke perempuan, tak boleh tahu. Sebab tu ya saya bubuh dalam bracket tu saudara perempuanku. Kalau bahasa Arab dia memang jelas. Ya benar ukhti. Ukhti tu tentu dah saudara tu perempuan. Bukan ya benar akhi. Bukan, kalau saudara lelaki ibnu akhi. Di bahasa Arab dia ada beza. Kalau kita pak cik saya, pak saudara saya, pak saudara ahli ayah, pak saudara juga, ahli mu, pak saudara juga. Jadi tak boleh nak beza tu. Kita kena ayat pak saudara ahli mu sebelah ibu. Susah lagu tu kan. Tapi kalau Arab ada dia perkataan khusus ada. Kalau pak saudara ahli ayah am dia panggil. Mak saudara ahli ayah ammah. Pak saudara ahli mak khal. Mak saudara balik mak khalah. Dengan beza sebut perkataan tu tahu lah. Tapi kalau kita terjemah Melayu tak bubuh perempuan, tak tahu tu saudara tu lelaki ke perempuan. Dan orang guna saudara. Tak ada pula orang guna saudariku. No. Wahai anak saudariku. Kau kena baiki bahasa. Tak tahu. Tapi setakat kita tahu gitu. Setakat kita tahu gitu. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 sujud. Maksud 2 sujud itu 2 rakaat dengan 4 sujud selepas asar di rumahku. Jangan kata semaya dia qada tu 2 sujud saja. Sebab apa dia kata as-sajdatain 2 sujud. Betul boleh keliru. Maka kita kata kalau qada semaya apa ba'diyah zuhur tu 2 rakaat. Rakaat tu sujud. Kata lagu tu padalah. Dia setiap rakaat tu 2 sujud. Tapi di sini dia sebut 2 sujud saja. Lagu mana? Tu kena faham. Sebab tu lah nak baca hadis kau, nak baca Quran kau kena faham bahasa. Sebab ni ni termasuk ni bawah ni ada kita sebut. Ini termasuk dalam penggunaan cara dalam ilmu balaghah dia panggil itlaqul juz alal kull ataupun itlaqul juz wa iradatul kull. Boleh juga begitu. Mana sebut sebahagian saja tetapi yang dimaksudkan ialah semua sekali. Sebut sebahagian saja tapi yang dimaksudkan semua sekali. Itu selalu digunakan di dalam hadis, dalam Quran dia sebut gitu. Misalnya Tuhan kata warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Rokok saja ke? Tidak. Tapi maksudnya
Bersemayamlah kamu bersama orang yang bersemayam. Dalam semayam tu ada rokok, ada sujud, ada gapo, macam-macam lah. Tapi dia sebut tu, apa yang dia sebut gitu? Dia nak menarik perhatian kepada rukun itu, bahawa ini suatu yang penting dalam ibadat semayam. Dia nak menarik perhatian kita ke situ. Sebab itu ulama-ulama faham benda-benda lagu ni adalah rukun. Dia tak ada satu sujud gitu, tak ada. Mana rakaat yang pertama 2 sujud, rakaat yang kedua 2 sujud juga. 2 rakaat dengan 4 sujud, itu sebenarnya maksud dia. Sembahyang lah, sembahyang. Gitulah. Jadi hak datang tadi ada nota sikit datang tu, kita baca sikit. Hadis Aisyah ini jelas bercanggah dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahawa beliau berkata, innama shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rak'atain ba'da al-'asr li'annahu ataahu malun fashaghalahu 'an ar-rak'atain ba'da az-zuhr fasallahuma ba'da al-'asr thumma lam ya'ud lahuma. Bermaksud Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat selepas asar sebenarnya kerana ada harta sampai kepada baginda. Kerana kesibukan menguruskannya, Nabi SAW tidak sempat mengerjakannya selepas zuhur, maka dikerjakannya sembahyang itu selepas asar. Selepas itu baginda SAW tidak lagi mengerjakannya. Jadi sekarang ni sudah ada ta'arud, orang kata sudah ada pertentangan di antara dua hadis. Hadis Aisyah dikata tak aja tinggal Maya sama. Ibnu Abbas pula kata sekali tu ya. Apa pada tu dah. Serupa juga riwayat Ummu Salamah, isteri Nabi tu. Dia pun gitu juga supaya Ibnu Abbas tu. Jadi Ibnu Abbas pun ambil daripada dia juga. Lagu mana di sini? Hadis Ibnu Abbas ini dihukum Tirmizi sebagai hadis hasan. Penafian Ibnu Abbas bahawa selepas itu baginda tidak lagi mengerjakannya seharusnya dipakai dengan arti menurut apa yang diketahuinya. Menurut apa yang diketahuinya. Nak tambah sikit ni, sila tambah. Sebab tak apa tambah pun kau tua diri dah. Bukan orang lain, baiki-baiki pula. Mana ni? Menurut apa yang diketahuinya atau apa yang diketahui oleh orang yang meriwayatkan kepadanya, meriwayatkan hadis ini kepadanya. Itu utama. Apa yang kita tambah tu? Sebab gini, memandangkan Ibnu Abbas ini, dia banyak hadis dia tidak tahu sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu melalui sahabat. Sebab tu melalui sahabat, orang tu hak dia tahu, orang tu pun tahu sekat tu ya. Berdasarkan hak dia tahu, Nabi tak ulang sebenarnya. Sekali tu je. Aisyah royak hak dia tahu. Sebab apa? Di rumah dia. Di rumah dia. Aisyah pula menceritakan apa yang dilihatnya di dalam rumahnya sendiri. Kaedah al-muthbit muqaddam ala nafi. Orang yang menyabitkan sesuatu perlu diutamakan daripada orang yang menafikannya. Orang yang menyabitkan sesuatu, Aisyah kata ada Nabi buat setiap kali mari rumah dia, tak tinggal lepas asar tu dia sembahyang sunat. Jadi itu makna muthbit. Orang yang menyabitkan, mengatakan ada. Kita kena utamakan mengikut kaedah fiqh. Gitulah kaedah fiqhnya. Kita kena utamakan dia daripada orang yang menafikan. Ibnu Abbas nafikan, dia kata Nabi tak ada. Dah ulang lepas pada tu sembahyang. Sekali tu. Jadi Ibnu Abbas di sini dalam kes ni dia menafikan.
Mana kita nak utamakan? Ibnu Abbas ke hadis Aisyah? Mengikut kaedah. Mengikut kaedahnya kita kena utamakan hadis Aisyah, sebab dia royak tu berdasarkan apa yang dia tahu. Berdasarkan apa yang dia tahu, Nabi SAW buat tak tinggal di rumah dia dah. Jadi Ummu Salamah royak kata tak ada dah tu, kira-kira dia rumah Ummu Salamah ada lah. Agaknya gitulah. Kalau lah dia buat juga, tentu dia tahu juga. Tentu dia tahu juga. Baiklah, kita ada satu lagi. Dia kata sama ada secara sulit maupun secara terbuka. Di rumah dia, kalau pergi rumah dia tu secara sulit ataupun secara terbuka, dia akan buat sama. Itu kata Aisyah. Di dalam riwayat ini ialah nisbah kepada dirinya sendiri. Sulit tu sulit atau terbuka tu kepada diri dia, bukan kepada orang lain. Terbuka tu dia tentu dah dia tidak buat di masjid. Nabi tak buat di masjid. Sembahyang sunat-sunat lain pun dia tak buat di masjid, sebab dia royak sembahyang sunat ni lebih molek buat di rumah. Jadi dia sendiri pun buat gitu di rumah. Mana dia buat di rumah, sebab rumah dia tu dekat. Rumah dia dekat. Maksud beliau ialah Nabi SAW ada kalanya mengerjakan dua sembahyang itu di hadapan beliau, ada kalanya pula tidak di hadapan beliau. Tetapi beliau tetap juga mengetahui Nabi SAW mengerjakannya. Dia tahu juga. Gitulah kira-kiranya. Dan ini menunjukkan rumah Nabi ni tidak sepik setengah-setengah gambaran orang tu. Tidak sepik. Setiap isteri dia tu tidak sepik. Setengah-setengah orang tu kata macam bilik gitu, tak ada ruangan-ruangan. Dah, tidak gitu. Silap tu. Sebelum pada ni ada dalam nota yang berapa ada dah kita bagi gambaran rumah Nabi. Rumah isteri-isteri dia tu lah. Lagu mana? Dia ada ruang terbuka dalam rumah tu. Ruang terbuka, cahaya matahari masuk. Dan dia ada ruang tertutup. Dia ada beberapa bilik pula. Hadis ni menunjukkan memang betul tu. Sebab apa? Sebab dia kata secara sulit. Kalau tak ada bilik depan dia, tak sulit lah. Tengok semua lah. Ni dia kata ada kala je secara sulit. Apa makna sulit? Sulit tu dia buat di ruangan lain, tapi dia dapat tahu juga. Dia tahu juga. Sebab apa tahu juga? Sebab dia ambil berat. Dia ambil berat. Tapi ni gimana rasanya? Sama ada dia itak kok, ataupun dia suruh orang lain kok pergi tengok. Daripada situ dia tahu. Sebab dia ambil berat yang dia tahu tu, iaitu 2 rakaat sebelum sembahyang subuh dan 2 rakaat selepas sembahyang asar. Ni Nabi tak tinggal. Kata dia lah, mengikut dia tahulah. 2 rakaat selepas asar tidaklah dikerjakan Rasulullah sejak awal lagi. Ia baru bermula selepas peristiwa kunjungan rombongan Abdul Qais, seperti yang kita sebut dah sebelum pada ni. Start situ. Sebelum pada tu dah. Selepas asar, selepas subuh ni memang daripada awal lagi, lama subuh. Dan dia sangat-sangat menggalakkan sembahyang sunat subuh. Dalam banyak-banyak sembahyang sunat ni, kalau sunat kita kata kait dengan sembahyang fardu lah, tak boleh lawan sunat subuh. Hak tu paling banyak hadis dan paling kuat hadis, dan penekanan pun paling kuat, tak boleh lawan. Walaupun dia paling ringkas, hak tu paling ringkas, sehingga Aisyah kata dia ni tak boleh nak kata Nabi baca ke tidak Fatihah ni. Pasal ringkas doa, baca ke tidak ni. Dan seterusnya, riwayat daripada Abi Ishaq kata saya melihat Aswad dan Masruq, mereka berdua bersaksi atas nama Aisyah. Jadi kedua-dua orang ni anak murid Aisyah, bahawa beliau berkata Nabi SAW tidak datang menemui saya selepas asar, melainkan baginda akan bersembahyang 2 rakaat. Kalau lepas asar agak mari tak, mestilah sembahyang 2 rakaat tu. Nabi cara menjamakkan hadis ini dan hadis-hadis seumpamanya dengan hadis-hadis yang melarang bersembahyang selepas salat asar ialah dengan mengatakan hadis-hadis Aisyah di atas
berkenaan dengan sembahyang sunat yang bersebab. Kalau kita nak ambil kira orang lain lah. Sebabnya di sini ialah mengqada sembahyang sunat yang tidak sempat dikerjakan pada waktunya. Itulah sebabnya. Sementara hadis-hadis yang melarang pula berkenaan dengan sembahyang-sembahyang yang tidak bersebab. Satu. Ataupun kalau kita nak sebut dah sebelum pada ni, hadis-hadis Aisyah menunjukkan khusus untuk Nabi. Apa yang dilakukan oleh dia saja dan tidak disyariatkan untuk orang lain. Walau bagaimanapun, benda ni supaya kita raya adalah benda khilaf. Ada orang kata sunat macam untuk orang lain, tidak masuk, tidak khusus untuk Nabi. Ada orang kata lagu. Jadi kalau ada orang kata lagu tu, orang buat lagu tu, terutamanya dia pandai, dia orang ngaji, tak usah kata apa lah, tak usah kata apa. Tapi hak lebih kemahnya seperti tadi lah, hak lebih kemah. Ya ini khusus untuk Nabi SAW, tidak untuk orang lain. Walau bagaimanapun pun, sebab kita ni ngaji hadis, orang ngaji hadis dia menera pendapat orang lain. Ada hak berpendapat begitu, puak-puak zahiriyah ke apa, berpendapat boleh. Jadi kalau ada orang buat begitu, jangan kata apa. Kalau hak selepas asar di Mekah tu, tu orang lain pun kata boleh, kata tu. Orang lain pun kata boleh. Gitulah. Sebab kita kena terbuka. Inilah kelebihan hak mengaji hadis, dia terbuka. Jangan tertutup menyusahkan diri kita sendiri. Begitulah. Jadi kita telah habis dah nota ni. InsyaAllah kita akan sambung nota lain pula. Cumanya ya, empat soalan di sini, tapi dua soalan daripadanya berkenaan dengan bid'ah. Apakah contoh amalan orang-orang Melayu yang benar-benar bid'ah tanpa khilaf dari segi ibadat khusus dan umum? Assalamualaikum. Boleh beri contoh-contoh perkara-perkara bid'ah yang qat'i dan yang khilafiyah yang berlaku dalam masyarakat Melayu Malaysia akhir-akhir ini. Contoh-contoh ini supaya jelas apa yang kita perlu berlapang dada dan apa yang perlu dibasmi sungguh-sungguh yang berlaku pada masa pada masa kini. Bid'ah khurafat. Sebenarnya kita sudah bincang banyak kali dah ni. Sudah bincang banyak kali. Kalau tengok rakaman-rakaman yang lepas, memang lagu tu saya tidak tarik balik. Walaupun orang tak suka, ada pihak tak suka, saya tak tarik balik. Waktu memang saya kata gitu. Bagi saya lah. Orang tak setuju, tak apalah. Siapa tak setuju. Tapi kita sudah bagi bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah. Misalnya terutama hak imsak tu. Kita terkilat benda hak tu. Sebab apa? Mereka tak boleh nak mari serabut balik.
Sedangkan kita buat mari berapa hadis, ayat Quran apa zahirnya menunjukkan begitu. Ini tak jelas. Tapi orang duduk amal, orang duduk amal. Dan banyak lagi lah orang lain-lain. Jadi benda-benda ni seperti kita kata tadi lah, yang jadi keliru, jadi ada bid'ah hasanah tu. Bid'ah hasanah ni ibadat tu pun ada juga. Jadi payah nak suk kalau lagu tu. Bila nak suk, di mana nak suk, ada penghujung dia. Sebab orang ni rekod gini, orang ni rekod gini. Orang mati tahlil lah ni kau berat. Dari segi apa? Ada package pula. Zaman dulu kita ngaji pondok dulu ada juga ada lagu tu. Tapi tak ada package. Tengok dia jadi kau berkembang kan tu. Sebab tu kita kata nak sukman tu. Jadi kalau nak 100 orang baca gini, nak 7 hari gini, banyak ni kena bayar. Khotam berapa kali sebanyak ni. Dia ada senarai, dia beri senarai. Saya sendiri pernah dapat senarai tu. Mana benda ni memang wujud dah sekarang. Jadi orang-orang hak kaya senang lagu tu, tak payah ke apa. Ada pitih lah, selesai dah aku. Orang tu tak buat ke satu pun, asal dia beriman, boleh banyak pahala dia. Boleh banyak pahala. Ni kalau tak kira rezeki logik pun tak ada sama. Kalau lagu tu tak payah gomoh buat ibadat. Apa yang gomoh sangat buat puasa gitu gini, apa? Sebab dah orang boleh buat belakang. Kita jahil tak apa, tak betul ngaji Quran apa tak apa. Mungkin ada orang lain hak fasih baca Quran, hafal Quran, akan tulis berhabis kita 10 kali ke 70 kali. Yang penting ada pitih. Dia akan jadi lagu mana. Kalau kita tengok zaman Nabi, ada ke pernah buat lagu tu? Tak ada. Zaman sahabat tak ada juga. Zaman tabi'in tak ada juga. Imam-imam dulu, imam-imam termasuk Imam Syafi'i SD, ada buat? Ada buat? Tak ada. Lepas tu kita ambil mana agama, tak boleh buat main-main ni benda ni. Hak berlaku dalam masyarakat orang kalau tak sebut, tapi ini antara hak ketara. Hak ketara, benda yang memang tak ada, tapi dibuat tu sungguh-sungguh dengan harapan agama tu, percaya dah tu, percaya boleh pahala gitu-gitu. Dia nak percaya boleh pahala gapo ni, dia banyak syarat. Kalau kita mengaji hadis ni, dia hadis dhaif jiddan, tak boleh pakai. Kalau dhaif boleh kira, biar agak ada dhaif tu pun. Kalau Imam Syafi'i jelas ngaji Quran tak boleh dia, tak siapa pahala. Ada kalau kira siapa, kalau tak kira dah, bahaya tu, dia akan jadi orang jadi tak payah buat belah mana-mana. Lepas tu kalau dalam kubur kita lekin dia jahil setengah mana, dia jahat setengah mana, dia lah mana-mana, dia mesti boleh jawab. Dah kita ajar dia. Kalau gini lah jadi apa akibat dia? Jangka panjang dia orang akan jadi tinggal ibadat, tosih buat amalan mudah-mudah. Sebab apa? Dengan cara upah lagu tu, upah. Sedangkan setiap amalan ni nak boleh pahala kan, kita fikir secara logik ya, secara logik gunakan, dia kena ikhlas. Orang saat ni hok kata nak baca 10 kali khatam Quran saat ni, cuba kita tak payah ke dia baca ke? Mudah ya dia baca. Penat 10 kali baca Quran, setengah-setengah tu dia qiyah atas qiyah. 10 kali tu dia baca sekali, lepas tu dia letak air tu tu dia baca tu. Lepas tu dia niat buat senarai namun ni sebenarnya dia baca sekali ya. Lepas tu dia niat ganda untuk semua. Boleh apa saja boleh buat. Nak sukman akan ada lagi ni rekod lagu ni pula, ni tambah gini pula, tambah gini, lama-lama jadi kan. Fikir hak tu ya sebenarnya. Bahaya. Yang sahabat dulu sikit pun tak berubah, marah selalu.
Bukan semaya je bang, oh ni kan pahala besar. Terus semaya atas masjid tu. Tu waktu. Apa gitu? Makna bagi dia besar. Kita kata tak ada benda ni remeh-temeh. Mana remeh-temeh? Sikap sahabat tu kena tengok. Takkanlah sahabat ni kada benda remeh-temeh nak katok tangan orang. Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar. Jadi benda ni asalnya memanglah nampak molek, tapi cara tu, cara. Orang kata tak ada tahlil. Kenapa tak ada tahlil? Banyak dalam hadis sebut tahlil. La ilaha illallah tu tahlil lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil lah tu. Tahlil. Kenapa bila tak ada lagu tu? Tapi dengan kaifiat yang ada. Cuba buat mari, so. Lama dah saya nak minta tu. Tak ada orang. Kalau ada so, saya mula-mula nak tu. Bahawa boleh ingin pahala kau orang begini, dalam hadis Nabi buat begitu semua sahabat dia mati semua. Tak mati, kenapa? Tak mati saja, tidak mati syahid kita kata dah dia tinggi kan, tak payahlah. Kau mati saja pun ada. Apa dia tak ajib buat? Anilah benda-bendanya. Banyaklah lagi hak lain-lain. Sebab apa puncanya tak adil lah, bid'ah hasanah. Salah guna situ punca. Dan tidak faham ada orang panggil bid'ah ni hakikiyah, idhafiyah. Dia tak faham tu. Dia dulu kata macam buat Syatibi macam Nabi, macam Rasul. Sebab Syatibi yang perkenalkan teori tu. Bukan masalah siapa dia perkenal, masalah benda tu dia faham daripada gapo yang dia buat kesimpulan gitu. Dia faham daripada dia tengok Sayyidina Umar tadi, dia tengok Ibnu Umar tadi, dia tengok orang tu, dia tengok orang ni, sikap mereka, lalu dia buat kesimpulan gitu. Sumpah mazhab lain Imam Syafi'i buat gini ni apa? Dia perhati hadis, lalu dia buat kesimpulan. Benda tu ada dalam hadis asalnya, bukan dia rekod sendiri. Jadi kita tengoklah betul ke tidak tu hak dia tu. Mengikut pengamatan saya, hak dia tu lebih betul. Hak dia tu lebih betul. Sebab lebih tepat dengan amalan Nabi, amalan sahabat. Bukan masalah kita kata dia ni Nabi ke apa. Supaya orang terima Imam Syafi'i. Adakah orang kata dia Nabi? Tidak masalah Nabi. Masalahnya dia tu tokoh. Dia pandai mengeluarkan hukum, ambil hukum, faham Quran, faham hadis molek. Gitu. Kalau tentu dia orang ya, tak apa juga. Masalahnya dia pun tak suruh lagu tu. Dia pun tak buat lagu tu. Kalau buat, mana dalil? Mana? Kadang-kadang orang dia kata demo tanya dalil, dia mengerti macam kita. Hak tak apa dah, hak tak erti, hak erti ada. Dia mari nak tengok. Dah. Hak erti, hak tak erti tu biarlah. Hak erti ada ni kan. Kenapa tak tunjuk? Situ masalah. Kadang-kadang benda-benda ni kan jadi sensitif. Apa tahu jadi sensitif? No. Benda kecil padahal. Pasal apa? Pasal menyentuh amalan, hak kebiasaan. Nanti kalau orang tahu kita duduk royak ni tak ada dalil, dia malu. Tu yang masalahnya. Masalahnya tu je. Jadi orang rapok lah, lagu mana selama ni. Tu sebenarnya. Kalau kita ikhlas agama ni kerana Allah, apa salahnya? Terimalah kalau kita silap. Kalau tak ada dalil, dia mau ada dalil, tak apalah. Tak mungkin kau orang manusia ni selain daripada Nabi ni silap. Tak mungkin kau. Dan kalau ada kemungkinan, apa yang kita payah sangat ni jadi gitu tu. Yang capok sangat kerana nak jaga kepentingannya sebenarnya. Padahal hak tu sunnah Nabi. Semaya rawatib tu, kalau orang tak semaya di masjid kan dia tubik lah. Siapa kata gapo ke dia? Tentu dah hak sunnah tu. Tentu dah hak sunnah. Ni barang hak tak tentu lah, tak tahu mana. Apa yang orang tinggal sampai tuduh macam-macam tu. Ini yang pelik berlaku, keganjilan dalam masyarakat kita ni. Satu keganjilan dia tuduh bukan-bukan. Tuduh tidak ahli sunnah lah macam-macam. Hak tu saya sendiri kena tu. Tidak ahli sunnah. Dia ingat ahli sunnah ni lagu mana. Akan tak bicara, boleh bicara secara terbuka gini. Secara terbuka, kau tertutup, kau tak kisah untuk kebenaran. Apa salahnya? Moga kita saudara kan, adik-beradik belaka. Beza sana sini. Kalau kita tak betul, dia mau tegur.
Kalau demo tak betul, kita tegur. Gitu je. Saya rasa akan datang ni pengerusi, saya nak bincang satu tajuk hak baru ni kita bincang di Kuala Lumpur. Lagu mana? Setuju? Asyik apa ni akidah. Apa ni usul dan furu' akidah. Antara Asy'ariyah dan Salafiyah apa beza? Situ ini antara benda yang jadi panah, jadi tak ada pasal-pasal tuduh orang. Kalau dia faham bahawa akidah dia ada usul, ada furu', selesai. Itu kita bincang insya-Allah. Sebab ketah pun ada dah. Untuk akan datang ni insya-Allah pakar-pakar royak kita bergambar mai. Biar jelas. Yang malangnya saya nak perhati tengok, bukan orang biasa tak faham ni. Pegawai agama. Orang mana-mana duduk tu tempat-tempat yang kedudukan, yang ada kedudukan, dia diri pun tak faham ni. Hak sebenar tu royak tu. Pasal dia mau tuduh kita bukan ahli sunnah. Mudah nak tu. Tidak ahli sunnah dia maknanya sesat lah. Gitu maknanya. Atau tidak ahli sunnah tu tidak Islam. Berat tu. Dia kena ada bukti yang terang. Orang yang duduk mengajar hadis, duduk mengajar Quran sunnah, dia kata tidak ahli sunnah. Lepas tu hak duduk buat, hak tak tahu mari mana habis dah. Hak duduk palu gendang kubur dia mari. Hak tu tak ada tauliah, tak ada apa pun tak apa. Tidak gitu kan dia berarti. Apa gitu? Dia nak bawa kita umat Islam ni ke mana? Zikir musing-musing sampai gitu. Mana ada sunnah Nabi? Dia boleh benar benda lagu tu. Hak istihadah Qabani tu, Syekh Nazim tu sesat. Dia boleh langgar. Tak apa hak tu boleh mari. Duduk rasmi situ, rasmi sekolah tu sana sini mari. Hak tu kita heran apa? Baru ni semasa kita buat seminar Habib baru ni duduk ingat ke pihak yang berwajib ni dia tak tahu benda tu. Rupanya akhir-akhir ni kata tak ada. Dia duduk bela pula waktu tu. Nyanyi kalau lagu tu dengan ikhlas hati saya royak ni semua pihak sama ada kerajaan kau tidak kerajaan baikilah. Jangan sampai nasi jadi bubur. Nak bawa ke mana ahli sunnah lagu tu. Ahli sunnah lagu tu kita ngaji pondok tak ada dulu. Pondok pun tak ada. Berat tu jadi kalau lagu tu. Hak sesat dia benar. Macam we tauliah. Dia saya nak royak hari ni, nak royak rahsia. Saya selama ni simpan. Sebab apa? Sebab kita ya tak sebal lah sebenarnya. Sama kita, sama-sama nak kerja agama. Saya pergi pah nak royak ni. Saya pergi pah. 3 tempat beralih tempat. Dia tak wing aja. Padahal kita nak royak agama. Ada rakaman lepas pada 3 tempat pindah. Tempat yang pertama dia Ugu. Ugu. Mana seolahnya teruk benar kita. Tak boleh kecek molek ke apa tak boleh kecek molek. Sama kita tu. Tak boleh. Yang kedua tak boleh juga. Dia Ugu. Tak sanggup masjid. Jadi kita lah di masjid tak boleh naik. Bukan semua rakyat ni tidak semua. Ada setengah cepat tu. Macam apa contoh. Yang ketiga tu pihak penganjur sudah sewa satu dewan yang cukup comel. Baru yang pergi yang koci pagar. Tak boleh masuk. Tempat yang kepak tu baru jadi. Dia mau nak buat juga. Buat juga ala qadar lah. Kipah ada lebih kurang, datuk-datuk pun ramai juga dalam tu. Terpaksa lah, panas lah. Nak kan? Tapi kita buat juga. Tapi hari yang kedua tu dapat, alhamdulillah dapat tempat yang molek, tak ada gangguan apa-apa. Gapo dia ni sebenarnya. Gapo dia. Saya dapat belakang, saya dapat sebenarnya. Sebab kita kata ke Habib. Kita kata tu dengan dalil, dengan hujah. Nak untuk nak jaga keselamatan umat ni akidah. Kalau mari cara dia tu kan, sikit-sikit pergi kubur, sikit-sikit pergi kubur. Nak doa apa-apa, berkat mudah Tuhan bagi kubur. Tak masuk. Dalam keadaan orang ramai tak faham gapo tak masuk. Lama-lama boleh bawa kepada syirik. Itu yang benda bahaya tu. Lepas tu pergi kubur nak qasidah kubur.
Ada orang duduk sujud kubur. Hal lagu ni dibiarkan. Jadi kita sebut, kita ingat kau tak tahu, rupanya tahu. Duk bela, duk biar hak tu, duk perah hak tu. Orang-orang yang nak menegakkan kebenaran, nak royak sebenar, dia sekat. Saya kata dah baru ni, masa Habib tu, dia berkah Habib. Boleh dia berkah. Cuba bayangkanlah kalau boleh berkah nak jadi lagu mana, buat apa-apa. Nah. Penyanguk sedap benda, nama hara jalan dah, joget tengah jalan. Ini benda aja, bahaya tu. Kalau saya Habib semata-mata, keturunan Nabi tahu dah waktu memang lah. Kita kena sayang. Dalam tayak tu kita selawat pada keluarga Nabi. Tapi hak lagu mana? Keluarga Nabi ni terjamin, tak ada salah dah kau. Situ silap tu tak kena tu lagu tu. Saya nak sebut sekali lagi, Habib Umar selalu disanjung-sanjung sangat. Dia tu pergi sama buat bid'ah kubur Nabi Hud. Saya pernah kata, kalau dia betul-betul alim, sebab dia bodoh kata alim, dia tak akan pergi tak ada kubur Nabi Hud. Sebab apa? Ulama-ulama hadis semua tahu, kubur Nabi kita tahu mana dengan tepat, hak lain tak ada tahu. Kalau orang kata tahu, dia tak ada, tak betul. Tak betul tu. Macam mana dia boleh pergi kubur dan nak tahu pada hari-hari tertentu pergi duduk situ? Macam mana? Duduk Palu Gendal. Palu Gendal ni tak ada apa. Lepas tu ada pergi mandi sungai pula berkat. Pelik-pelik lah amalan. Lagu ni ke amalan orang ahli sunnah? Tu je benda je. Adakah kita sekarang ni siapa boleh terima benda macam tu? Dia pergi terima ijazah hadis dengan siapa? Dengan Tahir Qadiri di Pakistan. Saya kenal tahu Tahir Qadiri tu. Ulama sana anggap dia sesat. Dia buat maulud, terlajak dia buat maulud, dia buat dalam gereja. Blokir dengan pardi. Buat maulud, dia nak buat maulud, kemuncaknya nak persaudaraan kan? Nak persaudaraan semua agama ni. Dia pergi. Ni dia terima dengan Tahir Qadiri. Apa tak ada orang lain dah apa? Padahal jelas dia tu sesat. Dia wahdatul wujud. Nabi Muhammad dengan Tuhan ni hak tolong. Ni benda je. Dia duk terlibat dengan benda macam tu. Kita duk mari. Akhir-akhir ni kita tengok korang ramai mari ulama yang kita tak pernah kenal. Tak tahu gapo jasa dia. Tapi hak ni ditunjuk-tunjuk sana sini. Seseolahnya inilah tokoh. Ada perkara dawi gapo tu dia kata sesat. Gapo ni semua ni? Permainan pun. Pada Qardawi itulah bawa ajaran yang sederhana, yang sesuai orang-orang sampai sekarang dia boleh terima agama. Dia lah nak tuduh tak terpasang. Saya pernah buat taklimat kata tunjuk gambar kita di seseorang ni pengganas. Siapa tahu tu gapo dia ni. Bukan politik saja masalah kita lah ni. Saya kata dah dulu dalam satu surat tu saya tulis, saya kata dulu kita boleh dengar cakting ni di kalangan ahli berniaga saja. Di kalangan ahli politik boleh tengok, orang boleh tengok lah ni ahli agama pun lagu tu. Lepas kalau ahli agama lagu tu kita kena faham boleh. Suk dah tu benteng terakhir dah tu kita. Kalau agama kena lagu tu tak tahu lepas ni nak jadi lagu mana. Kalau orang lain pun dah boleh lagi. Tapi kalau agama tu jadi bercelaru, tak tahu hak mana hak betul, hak mana hak tak betul, hak mana ahli sunnah sebenar. Tu nak bela Qabani. Nak bela Qabani tu nak buat majlis. Ada katanya. Nak bela hak sesat. Palaguan. Pasti benda je. Kalau kita kecek kan dia kata itu pula. Tapi sungguh tu adakah benda sabar? Kerana orang ni, saya ni kata Wahabi tu Islam, Wahabi tu bakal ahli sunnah. Dah kita nak kata kafir ke? Kata lah. Apa tak kata? Memang saya kata gitu. Sama saudara kita ni terlajak, ni pun terlajak, ni pun terlajak. Saya tak sujud dengan Wahabi pun banyak perkara. Tapi bukan makna dia tu siapa tidak Islam. Jangan sampai begitu. Mudah nak mengeluarkan orang daripada Islam. Tak boleh. Tu jangan salah. Kalau lagu tu kat orang pergi semayang Mekah lagu mana?
tu imam Mekah, Madinah. Wahabi belakang tu. Kita kena royak kau orang lah jangan semaya. Ada dah tu mufti tempat kita royak jangan bersemaya. Ada lagu mana? Saya takut gapo dia orang Nabi kata akhir zaman ni bui kepada orang hak tidak layak. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adall. Akhir sekali mereka buat keluar petua tanpa ilmu. Apa Nabi kata buat keluar petua? Siapa dia yang buat keluar petua ni siapa? Hak tu kena fikir tu. Apa makna mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu? Apa Nabi guna fatwa? Dia tidak kata bagi pandangan, bagi pendapat. Apa? Siapa dia yang nak bagi fatwa? Mufti lah. Akhir sekali mereka sesat dan menyesatkan. Boleh berlaku benda lagu tu. Saya tengok dah sendiri lah. Saya tengok sendiri. Dunia kita ni dah dengan kita benda lagu tu. Zaman Nabi dulu kali sahabat-sahabat pingau-pingau dengar lagu mana. Tak nampak lagu mana. Lah ni kita boleh tengok sendiri. Kalau lagu tu kalau mati sadar kau boleh pergi sawak kelip tu. Sebab apa muka orang denduk kan? Tak ada talqin, tak ada gapo. Situ pula jadi benda je besar pula situ kan. Besar sangat auto tu. Ini sudah anggap satu golongan orang Islam bukan Islam ni. Dia letak Wahabi ni setara Syiah. Tak kena tu. Saya tak setuju lagu tu. Syiah lain, Wahabi lain. Dia ada kesilapan dia betul. Waktu saya pun tak setuju. Setengah-setengah Wahabi yang melampau tu dia kata Asy'ariyah ni sesat. Sungguh. Waktu dia jadi panas tu alik ni pun kata Wahabi sesat. Waktu kata Asy'ariyah sesat. Bukan lagu tu caranya. Kena berdamai. Sebab tu saya rasa tajuk tu penting kita kena faham. Antara Asy'ariyah dan Salafiyah. Dia faham kenapa dia Salafiyah? Asy'ariyah di gapo? Masing-masing tak faham. Jadi tuduh-menuduh. Padahal adik-beradik balas sama sendiri. Lepas tu orang-orang yang tidak bersalah pun kita saya. Akhir sekali susunya tak ada arah nak letak apa yang jadi pengganas ni. Tak. Sebab ajar tauhid 3. Cuma fikir, lemah. Berapa puluh tahun dah di sekolah dia orang belajar tauhid 3. Ya. Tak ada pun jadi pengganas. Akhir-akhir sekarang ada IS ni, ya. Tiba-tiba nak kaitkan orang-orang macam saya dengan IS. Siapa dia yang buat kerja gini ni? Apa yang kita lock dia orang-orang lagu ni sampai gini ni? Melampau dah ni. Tapi saya tidak kata semua, bukan semua lagu tu. Bukan semua. Ada lah. Kalau ada lagu tu dia bertindak tu, satunya sebab kita sebut setuh Habib. Saya pun tak suka gitu mau. Habib dia pengaruh dia tu. No, gambar gitu mau nak pengikut. Mujur juga kita duduk mengajar gini. Isteri saya kata ke saya, kalau saya duduk nulis, sebab saya pernah mikir tafsir banyak nak nulis. Dia kata boleh jadi kitab awak, kalau awak sudah sesok, tak ada orang nak baca dah kitab awak. Kitab awak akan diharamkan. Boleh jadi. Sebab apa? Orang bunuh habis dia. Sebab tu semoleknya jangan tinggal masyarakat. Tu. Lepas tu kita setuh apa dia? Setuh Tijani, tarekat Tijaniyah. Rupanya ada mufti antara kita ni bertarekat Tijani. Tu dia panas tu. Tarekat Tijaniyah ni sesat. Kita boleh bukti sesat. Ni kau nak bagi nak sembah benda lagu ni pula. Berat ni. Fikir dengan tenang. Ahli sunnah apa yang kita nak bawa kepada masyarakat ni? Ahli sunnah apa? Siapa saudara tu? Dr. Asri pergi ke Sarawak. Tu kapal terbang tak boleh nak tubik airport. Balik dia ada tiket balik. Sampai gitu seorang mufti itu. Setakat yang kita tahu dia tidak Wahabi. Berapa kali Nabi tu kata semacam cuba bayang. Tak benar. Macamlah pengganas kesalahan gapo kan. Habis terbengkalai majlis-majlis yang disusun dah. Habis. Dia tak kira. Jadi sewenang-wenang teruk. Bukan politik saja dia berat ni keadaan kita. Hak ni pun jadi berat. Ikut sesoalan yang ada pihak tertentu yang tunjuk ni pengganas, ni Wahabi. Percaya selalu. Percaya selalu. Gapo lagu ni
bagi saya sudah salah guna kuasa dah ni lagu ni. Memang bagus ada kuasa tu molek sangat kalau betul-betul jaga betul-betul. Tapi kalau salah guna, gapo-gapo dia jadi tak molek. Siapa tahu tu dia buat. Ada katakan. Itulah kenyataan tu. Lalu kalau orang tengok media sosial, tengok dalam Facebook, banyak dah geng-geng. Sehari dua ni orang sebut ke saya, dia kata ada orang selawat kau Dr. Asri pula. Selawat kau Dr. Asri. Boleh kau selawat ni kau bukan Nabi? Orang tanya. Saya kata nombor satu sekali kita kena tengok betul kau tu dulu. Satu. Yang kedua, kalau tidak betul fitnah. Lepas tu kalau betul orang buat gitu, dia ajar gitu kau. Dia ajar gitu. Ada kalau tidak, janganlah kita duduk sebar fitnah, lepas tu duduk tuduh kata macam-macam. Tidak cara orang Islam kecek lagu ni tuduh-tuduh, maki hamu. Kejut kita tengok. Kalau tengok sudah jadi rosak perangai peribadi akhlak orang-orang kita. Dengan sebab asal ni lah tasawuf punya kuat. Tasawuf ajar lagu tu. Saya bukan je tasawuf juga. Saya tahu tasawuf dia apa dia. Dia tak ada kata kau orang kosong gitu. Tuduh orang kosong tak ada. Tasawuf hak betul. Tasawuf ada hak betul, ada hak tak betul. Itu memang hak betul tu apa yang nak bercanggah. Tak ada bercanggah hak tu. Kita bela lah hak tu. Hak tu hak dibawa oleh Nabi. Tapi hakikatnya ada tasawuf hak menyeleweng. Hak menyeleweng tak kita nak elok. Tu ya bendanya. Jadi terlibat dengan benda-benda begini, berat ni. Jadi hak pasal tijaniyah, pasal gapo tu banyak pula perbincangannya. Jadi rasanya yalah, lebih kurang itulah saya selama ni tak ayat. Sebab kita iyalah. Tapi dia kena ingat sebenarnya semua. Apabila rakyat semua bangkit, masyarakat ni sedar dah. Tak boleh. Dia nak jaga kedudukan setara mana, tak boleh. Dia akan jatuh ke mana-mana. Kita tidak nak jatuh, nak suruh baiki. Nak suruh baiki je. Nak suruh terima pendapat orang kata. Bui peluang kau orang kata sepuluh orang lain. Tu, tak ada gapo bui masjid, bui tauliah. Hak ni alih sama tak bui. Apa gak gitu mu? Pelik juga tu. Ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi orang akan tahu, akan datang akan tahu. Orang cendik-cendik lah ni. Jadi sebab tu jadi dia rasa tak senang. Siapa kita kalau bicara molek apa ni? Main lagu tu. Cara ni pelik lah. Susah. Jadi macam hak Dr. Asri tu fitnah gitu gini. Ya sebenarnya selawat ni untuk orang lain pun boleh. Perkataan selawat dia ada banyak makna selawat ni. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Nabi selawat kepada keluarga Abi Aufa. Tu ada tu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Tuhan suruh Nabi selawat kepada orang beri zakat. Tu dia suruh. Cuma apa makna selawat? Selawat daripada Allah maknanya dia mengampunkan. Selawat daripada malaikat pada istighfar. Selawat kepada manusia pada doa. Benda sebab tak terbuka saat ni lah. Jadi sepik lah. Mengaji tak boleh. Syafi'i saja boleh. Hak lain haram. Siapa tahu tu. Lepas tu kalau orang jadi sepik fikirkan sepuluh saat ni, kalau orang beza sikit dia tuduh macam-macam tu, jadi lagu mana? Sebab tu ya orang nak buka ilmu ni biar ngaji biar luas. Barulah tak ada tuduhan melulu tak terpasal lagu tu. Ni tuduhan macamlah tak boleh. Kalau iya pun, tapi saya tak percaya dia ajar ke lagu tu. Jadi semata-mata bila nak benci ke seseorang tu sampai begitu sekali nguduh, ini bukan cara ahli sunnah, bukan cara orang Islam. Ada benda lain ni, ada pihak lain ni. Dia telah beracuni pemikiran orang Islam kita. Dia kena beringat sikit. Ada pihak lain. Ini hakikatnya. Yang jadi gini ni bila start bila hak kita kaya tu. Yang jadi gini sebelum pada ni tak ada gini. Sebab tu betul kita kata cuma fikir molek.
Ini main-main muda-muda. Itulah rekasnya. Jadi masa kita pun tak mengizinkan, kita sakat dulu untuk hari. Allah.